Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita akan bersambung lagi dengan modul 2 iaitu klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan modul 2 tingkatan 4 ya. Okey, sebelum ini cikgu dah terangkan tentang komponen-komponen akaun perdagangan dan untung rugi yang bermula dengan jualan bersih, tolak kos jualan dapat untung kasar, tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih ya. Seterusnya kita akan melihat komponen penjanta kedudukan kewangan iaitu yang terdiri daripada aset dan liability ya. Okey, apa maksud aset? Aset adalah harta perniagaan ya. Aset adalah harta perniagaan. Kalau perniagaan kita banyak aset maka perniagaan akan kaya lah. Kalau orang kata aset, harta, banyak aset, maksud dia kaya lah, perniagaan kita maju. Itu adalah gambaran ya. Okey, seterusnya penyata kedudukan kewangan juga menunjukkan liability ya. Liability semasa, bukan semasa dan equity pemilik. Yang ni cikgu akan terangkan. Okey, apabila dikatakan liability ini bermaksud hutang. Bila kata hutang banyak, tak baguslah nah. Kalau perniagaan kita, sesuatu perniagaan itu mempunyai hutang yang cukup tinggi, maka tak bagus, perniagaan itu tak bagus. Jadi di sini penyata kedudukan kewangan akan menunjukkan kedudukan harta ya, dan juga kedudukan hutang sesebuah perniagaan ya. Okey, cikgu akan terangkan dengan aset bukan semasa, iaitu aset bukan semasa adalah harta. Okey, mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi daripada satu tempoh perakaunan. Maksud dia kita boleh guna lebih daripada satu tempoh perakaunan. Mungkin satu tempoh perakaunan itu 1 tahun ya. Mungkin kita boleh guna lebih daripada 2-3 tahun ya. Okey, tahan lama. Ciri-ciri dia tahan lama, dan yang seterusnya tahap kecairan yang rendah. Apa maksud tahap kecairan yang rendah? Iaitu agak sukar untuk ditukar kepada tunai. Susah sikit lah kalau aset-aset ni kita tukar kepada tunai, memang ambil masa sikit ya. Okey, apakah contoh-contoh aset bukan semasa ini? Yang pertama, premis ya. Dia kategori dia premis ya. Mungkin bangunan kedai, gudang ya. Seterusnya kelengkapan seperti penyaman udara, kipas, lampu ya. Ini ada kelengkapan. Seterusnya alatan pejabat seperti komputer, mesin fotostat, mesin fax dan sebagainya. Seterusnya kenderaan seperti basikal, kereta ataupun lori ya. Okey, perabot. Rak pameran, meja dan kerusi, almari, banyak lagi nah. Okey, ini adalah di antara komponen-komponen aset bukan semasa ya. Kita kenali sebagai premis ya, premis, kelengkapan, alatan pejabat, kenderaan dan perabot. Dan kalau kamu lihat aset-aset bukan semasa ini adalah tahan lama. Contoh kenderaan. Kenderaan yang cikgu pakai hari ini adalah 5 tahun yang lepas. Maksud dia boleh guna untuk tempoh yang lama. Okey, perabot, meja dan kerusi dekat kelas kamu. Lama mana meja dan kerusi tu? Dah lama kan? Maksud dia jangka masa hayat dia lama dan tahan lama. Kita teruskan lagi dengan aset semasa. Apa maksud aset semasa? Aset perniagaan yang boleh ditukar kepada tunai dalam satu tempoh kewangan. Sekejap je. Maksud dia kalau tempoh kewangan kita 1 tahun, 12 bulan, maksud dia dalam tempoh 12 bulan ni dia boleh tukar kepada tunai ya. Okey, mempunyai tahap kecairan yang tinggi, bermaksud mudah untuk ditukar kepada tunai. Okey, di antaranya adalah inventory barang niaga. Cikgu dah terang dah. Barang niaga yang ada dalam premis perniagaan ataupun stok ya, yang kita jual hari ni ada, esok dah tukar. Bila kita buat jualan dah ditukar kepada tunai mudah ya. Kalau kamu tak berniaga memang tak berlakulah
pertukaran perpindahan inventory. Kalau kita berniaga, maka dia senang ditukar kepada tunai. Seterusnya, akaun belum terima. Akaun belum terima ini adalah pelanggan yang berhutang dengan perniagaan. Orang yang berhutang dengan perniagaan. Orang yang berhutang dengan perniagaan, itu disebut akaun belum terima, iaitu disebabkan oleh jualan barang niaga secara kredit ataupun hutang. Cikgu ulang sekali lagi ni kredit ni maksud dia hutang, kredit hutang, bukan kredit bank, kredit hutang. Jualan barang niaga secara kredit, maka akan wujudnya akaun belum terima. Okey, kita teruskan lagi. Tunai di tangan. Tunai di tangan kita panggil tunai. Tunai di bank kita panggil bank. Istilah dia, maksud dia tunai di tangan ni maksud dia tunai yang disimpan di dalam laci perniagaan, ada dalam kedai kita. Tunai di bank maksud dia tunai yang kita simpan ataupun perniagaan simpan di dalam bank. Okey. Yang lain, pelaburan, inventory alat tulis, Seterusnya, deposit kadar bayaran, deposit utility, Okey, item-item ini kita akan kamu akan lebih cekap apabila kita buat banyak latihan, Okey, seterusnya kita pergi liability semasa. Liability semasa ni apa dia? Hutang perniagaan kepada pihak luar dan perlu dijelaskan, Liability semasa hutang kepada pihak luar. Hutang perniagaan lah kepada orang luar, yang pihak luar dan perlu dijelaskan. Mengambil masa kurang daripada 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. 1 tahun kewangan, Okey, bersifat hutang jangka pendek. Jangka pendek lah, hutang jangka pendek. Tak sampai 1 tempoh kewangan, kita kena bayar, Okey, contoh dia, akaun belum bayar. Apa maksud akaun belum bayar? Perniagaan berhutang dengan pembekal. Perniagaan kita berhutang dengan orang. Maksud dia perniagaan kena bayar hutang, Okey. Disebabkan oleh belian barang niaga secara kredit, Kredit ni maksud dia hutang lah. Bila cikgu kata kredit, hutang. Perniagaan beli barang secara hutang kepada pembekal, maka akan wujudnya akaun belum bayar. Maksud dia kita belum bayar, Okey. Contoh lain, overdraft bank. Hutang perniagaan kepada pihak bank untuk jangka masa pendek, Sebab overdraft ni berkaitan rapat dengan akaun semasa. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut, Maksudnya kita hutang dengan pihak bank untuk satu tempoh yang pendek sahaja. Okey, boleh Seterusnya, liability bukan semasa, iaitu terdiri daripada, sebelum itu cikgu terangkan apa maksud liability bukan semasa. Hutang perniagaan kepada pihak luar dan perlu dijelaskan. Bila sepatutnya perkataan perlu dijelaskan, ini memanglah bila hutang kena jelaskanlah, siapa-siapa pun, kamu pun, cikgu pun, kalau hutang dengan orang perlu dijelaskan, Okey, mengambil masa lebih daripada 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Kewangan, ejaan salah, tak apalah. Mengambil lebih daripada 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Okey, kita teruskan contoh dia. Sebelum tengok contoh, bersifat hutang jangka panjang, jangka panjang. Lama, mungkin 3-4 tahun, seperti pinjaman bank ataupun gadai janji, Selalunya dalam SPM kamu, dia hanya ada soalan-soalan selalu berkaitan dengan pinjaman bank sahaja. Maksudnya kita pinjam duit daripada bank. Perniagaan pinjam duit daripada bank. Okey, boleh, Okey, sekejap lagi kita teruskan lagi dengan equity pemilik pula. Okey, equity pemilik, Equity pemilik. Apa maksud equity pemilik? Pelaburan pemilik dalam sesuatu perniagaan. Ini bermaksud apabila nak berniaga. Contohnya kita lah. Kita nak berniaga, mesti ada sumbangan kita kepada perniagaan. Kita kena bubuh dalam bentuk modal, Okey, boleh merupakan hutang perniagaan kepada pemilik. Kenapa pula hutang perniagaan tu? Perniagaan kita. Kita pemilik, pasal apa hutang? Sebab
Ingat tak lagi konsep yang cikgu cakap dekat kamu, pemilik dengan perniagaan adalah entiti berasingan ya. Apabila pemilik menyumbangkan modal dalam perniagaan, seolah-olah perniagaan berhutang dengan pemilik ya, disebabkan oleh konsep entiti berasingan ya. Okey, apabila untung, ikuti pemilik bertambah. Apabila rugi, ikuti pemilik akan berkurangan. Okey, kita lihat macam mana kedudukan ikuti pemilik dalam penyata kedudukan kewangan. Okey, ikuti pemilik, kita akan ada modal awal. Apa maksud modal? Modal adalah sumbangan pemilik kepada perniagaan. Mungkin dalam bentuk tunai, mungkin dalam bentuk perabot dan macam-macam bentuk, mungkin dalam bentuk aset sebab perniagaan nak berniaga, dia perlukan sesuatu iaitu maka pemilik kena sumbangkan modal. Okey, tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Kat mana nak dapat untung bersih ataupun rugi bersih ni? Okey, kamu ingat tak lagi dalam akaun perdagangan dan untung rugi kita ada jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, akan dapat untung bersih. Maka untung bersih inilah yang kita akan masuk di sini daripada daripada akaun perdagangan dan untung rugi untuk kita dapat untung bersih. Untung bersih inilah kita akan masuk dalam untung bersih dalam ikuti pemilik. Okey, seterusnya tolak ambilan. Apa maksud ambilan? Ambilan bermaksud pemilik mengambil aset perniagaan untuk kegunaan peribadi. Aset ni macam-macam lah. Mungkin dia ambil tunai, mungkin dia ambil cek, mungkin dia ambil perabot, kereta untuk kegunaan peribadi. Tapi kenapa dia kata ambilan? Sebab kita dah cakap dah tentang konsep entiti berasingan, di mana pemilik dan perniagaan adalah dua entiti yang berasingan. Maka apabila pemilik mengambil barang ataupun aset-aset perniagaan, maka harus dah direkod sebagai ambilan dan ambilan ini akan mengurangkan modal perniagaan Okey, cikgu rasa setakat ini sahaja untuk komponen penyata kedudukan kewangan Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua Bye.